الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.
Dan biarkanlah aku sahaja membalas orang-orang yang mendustakan bawaanmu itu. Orang-orang yang berada dalam kemewahannya. Dan berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Kerana sesungguhnya di sisi kami, disediakan untuk mereka belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang. Serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik. Dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Azab itu tetap berlaku pada hari bumi dan gunung ganang bergoncang. Serta hancur lebur. Dan menjadilah gunung ganang itu timbunan pasir yang mudah bersepah. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kamu, wahai umat Muhammad, seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu tentang orang yang mematuhi atau menolak seruannya. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun menderhaka kepada rasul itu. Kami menyeksanya dengan azab seksa yang seberat-beratnya. Sekiranya kamu tidak ditimpa azab di dunia, maka bagaimana kamu dapat menjaga dan menyelamatkan diri kamu? Kalau kamu kufur engkar dari azab hari yang huru-haranya, menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban. Langit yang demikian besarnya akan pecah belah dengan sebab kedahsyatan hari itu. Ingatlah, janji Allah adalah perkara yang tetap dilakukannya. Sesungguhnya, keterangan yang mengandungi amalan ini menjadi peringatan oleh itu. Siapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya dengan iman dan taat. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui bahawasanya engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang dari 2/3 malam. Dan selama 1/2-nya. Dan selama 1/3-nya. Dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersama-samamu. Kerana hendak menepati perintah yang terdahulu. Pada Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu. Lalu ia menarik balik perintahnya yang terdahulu dengan memberi kemudahan kepada kamu. Oleh itu bacalah mana-mana yang mudah. Kamu dapat membacanya dari Al-Quran dalam sembahyang. Ia juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah. Dan yang lainnya lagi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, membela agamanya. Maka bacalah mana-mana yang mudah. Kamu dapat membacanya dari Al-Quran dan dirikan sembahyang. Serta berikanlah zakat. Dan berilah pinjaman pada Allah sebagai pinjaman yang baik, ikhlas. Dan ingatlah, apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah. Sebagai balasan yang sebaik-baiknya. Dan yang amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Selagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Muzammil. Surah yang ke-73. Pada juzuk yang ke-29 bermula ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Sekaligus menutup penafsiran surah Al-Muzammil, yakni orang yang berselimut. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun malam seluruhnya, melainkan sedikit sahaja untuk tidur. Ataupun separuhnya, atau kurang sedikit daripada separuh, atau dilebihkannya. Di samping perintah Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Dan orang beriman
supaya membaca Al-Quran dengan tertil. Dan tujuan bukan sekadar kata-kata, pergi pada fizikal dan seksaan. Sampai mereka mempersendakan, maka Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruskan dakwah. Manakala urusan orang kafir aku uruskan. Wadharni, serah pada aku. Wal mukazzibin, dalam hal keadaan golongan yang mendustakannya. Ulin na'mah, di kalangan orang kaya. Yang lawang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya orang kaya. Bahkan sejarah menunjukkan dari dulu, kebenaran yang akan menyekat kebenaran ini dua golongan. Pertama, orang ada kuasa kerana takut kuasa jatuh. Yang kedua, orang-orang kaya. Dek kerana mereka ingin berseronok dengan harta benda mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, "Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha." Bila kami nak menghancurkan suatu negara dan negeri, kami akan beri peringatan pada orang kaya dulu, supaya berhenti daripada buat kejahatan dengan harta bendanya. Fafasaku fiha, tapi mereka tetap menunjukkan kedegilan, menggunakan harta untuk melakukan kefasikan dan kerosakan. Yang dimaksudkan orang kaya di sini, kerana mereka meyakini dengan kekayaan mereka boleh menyekat dakwah Rasulullah. Dengan kekayaan mereka boleh mempengaruhi orang miskin. Sebagaimana Yahudi memegang dasar ini. Sebab itu Yahudi berjuang untuk jadi kaya. Dan berjuang sungguh-sungguh untuk menguasai ekonomi. Menggunakan semua kaedah mafia, gangster, asalkan ekonomi mereka kuasai. Bahkan mereka tidak segang silu untuk membunuh pesaing mereka. Yahudi bila melihat golongan yang akan bersaing dengan mereka, baik secara politik, ekonomi, mereka akan bunuh. Maka inilah watak orang kafir. Yang kepala sekali Yahudi lah. Tapi itu juga watak orang kafir. Maka Allah Ta'ala menyatakan, "Wadharni, wahai Muhammad, serahkan pada aku. Wal mukadzibina ulin na'mah, pada pendusta yang kaya raya itu. Aku akan uruskan mereka. Wa mahilhum qalila, sabar kamu sedikit." Beri tempoh golongan-golongan ini terus menunjukkan watak jahat mereka. Kerana kelak mereka akan binasa. Biar mereka berseronok seketika. Kelak mereka tahu bagaimana kesudahannya. Kelak mereka akan menyesal bagaimana kehidupan ini akan berakhir. Bagaimana apa yang mereka miliki itu tidak akan memberi manfaat. Kata Allah, "Inna ladaina", kami sediakan untuk mereka itu yang mendustakanmu wahai Muhammad, yang mendustakan kebenaran yang dibawa. Kami sediakan di sisi kami angkala, belenggu-belenggu daripada api neraka. Kami dah siap dah belenggu, tunggu nak ikat je. Tunggu sampai masa datang kehancuran mereka, datang waktu diazab mereka, kami sudah siap belenggu dengan nama mereka sendiri. Ni fulan bin fulan yang menentang Islam. Fulan bin fulan yang menghina Nabi SAW. Yang menghina perintah Allah. Angkala wa jahima, dan kami sediakan api neraka yang marak menjulang. Yang ketiga kata Allah, wa ta'aman dza ghussatin,
dan kami sediakan kepada mereka makanan daripada buah zakum dalam neraka. Makanan yang akan menghancurkan mereka, yang tidak mampu mereka menelannya, melainkan dalam keadaan yang terseksa. Bila Allah Ta'ala menyebut dzarussatin, memberi maksud suatu yang akan melekat ke halqum mereka, tak boleh mereka nak melepasi. Makan buah zakum lekat ke halqum. Bila lekat nak minum air apa? Minumlah air tembaga panas. Untuk menyempurnakan kehancuran mereka. Kata Allah, kami dah sediakan buah zakum untuk mereka. Wa azaban alima, dan azab lain yang pedih lagi dahsyat. Buah zakum salah satu dan lain-lain. Maka Allah Ta'ala menghiburkan Nabi SAW dan memberi amaran kepada orang kafir yang menolak Islam. Ada 4 benda yang disediakan untuk kamu. Pertama, belenggu-belenggu yang untuk mengikat kamu. Macam kita sebut kalau pesalah-pesalah, pertama apa? Gari dulu, gari. Cerita gari. Gari tangan. Ini belenggu yang telah kita sebut pada ayat sebelum ini. Yang sepanjang 70 hasta. Yang akan melilit tubuh mereka. Bukan macam orang salah hari ini cuma gari tangan. Ini digari dengan belenggu daripada api neraka. Belik daripada kepala mereka sampai kaki mereka. Dia belik. Macam belik mumia. Dengan keadaan nama tercatat pada belenggu tersebut. Ini angkalah. Diikuti dengan neraka. Jahimah. Yang api marak menjulang. Perkataan jahim, mana api yang marak menjulang. Yang tak akan padam. Yang mereka bercita-cita biar api ini padam. Tak akan padam. Makin marak menjulang. Macam kita tengok rumah terbakar. Lalu kita berharap api itu habislah. Kalau dia tak padam sebab air hujan, tak padam sebab air bomba, biar dia padam sendiri. Maka orang kafir yang dibakar dan mereka haraplah api ini padam. Tiba-tiba mereka melihat api ini makin marak, makin marak, makin marak. Sehingga menghilangkan pengharapan mereka. Ini api yang tak padam, bukan tak akan turun. Jahimah yang sentiasa menyala-nyala. Wa ta'aman zarussatin, dan makanan yang akan lekat di halqum mereka. Wa azaban alima, dan azab yang macam-macam lagi. Yang berupa air tembaga, air nanah. Berbagai bentuk azab yang Allah sebut dalam banyak ayat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, bila berlaku benda tu? Yauma tarjuful ardu wal jibal. Ketika mana bumi bergoncang. Dan gunung ganang dihancurkan. Wa kanatil jibal kathiban mahila. Dan ketika itu gunung ganang bagaikan pasir. Tuan-tuan pergi padang pasir, atau tuan-tuan pergi kat pantai, tuan-tuan ambil cekok macam ni. Pasir tu, kita pun taburkan dia. Itu panggil kasib. Mahila yang kita katakan berterbangan, debu. Gunung ganang jadi hancur macam tu. Kata Allah, pada hari mereka akan mendapat paksesaan tu bila? Bila hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala tak sebut kiamat. Allah sebut satu gambaran kiamat. Tarjuful ard. Bergegar bumi. Contoh kita kalau rumah bergoyang, kita pun dah takut. Kita kalau nak naik bot tu goyang, kita dah takut. Kita naik kapal terbang bergoyang. Tuan-tuan takut tak takut? Habis Yasin baca, takut. Habis zikir baca. Habis doa baca. Tu kapal terbang bergegar, bukan kiamat lagi. Ini bumi bergegar. Tarjuf. Rajfah, gegaran makin kuat. Wal jibal, dan Allah Ta'ala kata, wal jibal, bumi bergoncang, gunung ganang bergoncang, lalu goncangan yang kuat tadi menjadikan, oleh kerana gunung paling kuat, kasiban, seperti segenggam pasir, mahila, yang hancur lebur. Kemudian kata Allah, inna, sesungguhnya, kami arsalna ilaikum, bukankah kami telah utuskan kepada kamu, wahai orang kafir, rasulan, seorang rasul, Nabi Muhammad SAW, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kamu. Artinya yang telah menerangkan kepada kamu, yang telah menjelaskan kepada kamu kebenaran yang patut kamu tahu. Yang telah menyebut kepada kamu ancaman kalau kamu mengingkarinya. Yang kamu tahu sifat dan wataknya, akhlaknya, kamu tahu nasab dan keturunannya. Kamu tahu dia tak pernah menipu. Kamu tahu apa yang dicakapkan itu benar. Tentang hari kebangkitan semula. Tentang hari kiamat. Tentang kebenaran Al-Quran. Dan juga kebenaran yang berkait dengan ketuhanan. Kami utuskan pada kamu Rasul yang akan jadi saksi akhirat kelak.
Jangan dikata Rasul ni tak beritahu. Rasul ni akan jadi saksi atas penderakaan kejahatan kamu. Kama sebagaimana telah arsalna kami telah utuskan ila Fir'aun kepada Fir'aun rasulah. Seorang rasul. Tuan-tuan, cerita Fir'aun berlaku di Mesir. Mesir dengan negara Arab Saudi ni, kalau cara penerbangan lebih kurang 2 jam. 2 jam ni kalau kita kira lebih kurang hampir 1,400-1,500 km. 2 jam penerbangan, 2 jam setengah lebih kurang. Kalau naik kapal 3 hari baru sampai. Mesir dengan kawasan Mekah. Cerita Fir'aun bukan cerita yang popular gini. Dan kita tahu Fir'aun ni, siapa yang mempopularkan Fir'aun? Maksudnya yang menjadikan orang kenal Fir'aun? Al-Quran. Al-Quran yang cerita tentang Fir'aun. Wataknya bagaimana dia mati. Dia tak payah saintis nak kaji Fir'aun mati macam mana. Allah dah beritahu macam mana dia mati. Apakah kejahatan dia? Dengan siapa dia berkonflik? Maka Allah Ta'ala kata, cuba kamu tengok balik cerita Fir'aun. Yang telah kami binasakan. Fir'aun ni antara empayar yang terhebat di dunia. Bahkan Fir'aun di antara raja yang menguasai sebahagian besar dunia. Dan ketamadunan Fir'aun sampai hari tak mampu dicabut oleh mana-mana ketamadunan. Dari semua asas dia. Bukan zaman Fir'aun zaman yang dah moden dengan senjatanya. Bukan bila buka mumia dia dah jumpa besi. Dah jumpa pisau. Ni zaman besi dah. Dah guna senjata. Artinya moden. Zaman moden. Zaman berbangga dengan pelbagai ilmu pertanian. Zaman dia berbangga dengan ilmu binaan. Zaman berbangga dengan ilmu perubatan. Zaman dia berbangga dengan ilmu ketenteraan. Zaman dia berbangga dengan pengaliran sungai Nil yang hebat. Zaman dia berbangga dengan empayar besar. Itu tuan-tuan ambil masa baca cerita Fir'aun. Allah kata, wahai musyriki Mekah, kami utuskan pada kamu Rasul yang akan jadi saksi akhirat kelak. Yang kamu derhaka apa semua, dan ini akan disaksikan oleh Rasul ini yang telah menyampaikan kebenaran. Sebagaimana kami telah hantar Rasul kepada Fir'aun. Lalu apa kata Allah tentang Fir'aun? Fa'asa Fir'aun. Fir'aun degil, derhaka, tak nak dengar. Ar-Rasul, Rasul yang diutuskan, fa'akhadnahu. Lalu kami seksa dia. Kami binasakan dia. Akhzan wabila. Dengan kehancuran yang nyata. Sehingga tidak seorang pun tertinggal bala tentera Fir'aun. Yang selamat cuma jasad Fir'aun. Kata semua tenteranya hancur. Semuanya tentera tak boleh diselamat. Macam cerita Titanic lah. Tak ada satu tu mayat Titanic boleh keluar. Macam cerita kapal selam yang meletup, seorang pun tak boleh jumpa. Kapal selam yang nuklear Rusia yang terkenal. Apa nama? Kush. Mati semua. Seorang pun tak boleh keluar mayat dia. Macam cerita kapal selam Indonesia yang hancur. Seorang pun mayat tak boleh keluar. Tak ada cara nak keluarkan. Itu cerita kapal selam. Ini cerita bagaimana laut gulung semua. Yang kapal selam tu pada kedalaman 800 meter. Ini waktu Nabi Allah Musa pukul tongkat. Laut tadi menampakkan daratan, kata Ibnu Abbas. Kali pertama daratan laut menerima cahaya matahari. Yang tak pernah diterima. Kali pertama. Artinya yang kapal selam tuan-tuan dengar tenggelam, kapal besar tenggelam. Itu belum sampai ke dasar sebenar. Ini bila Nabi Allah Musa pukul dengan tongkat. Dan laut ini pun membelah, membentuk jalan, nampak daratan. Dipijak oleh Fir'aun dan bala tenteranya menyangka mereka terselamat seperti Bani Israel terselamat. Untuk sampai ke seberang. Akhirnya bayangkan dia duduk dasar sekali, kemudian laut itu gulung dia. Kata kita bila tengok yang kapal selam jutawan yang meletup sebab nak cari Titanic. Kapal selam yang meletup nak cari Titanic. Dia ceritakan dia punya kajian dia buat, dia belum sampai ke tempat kapal Titanic meletup. Tekanan air yang kuat. Itu belum sampai ke dasar, tekanan air yang kuat. Sehingga hancur lebur mayat. Dan bayangkan laut di mana nampak daratan, lalu menggulung tentera Fir'aun dengan tekanan yang kuat. Hancur tak jumpa.
Tentera Firaun tak bersisa. Itu disebut akhzan wabila. Yang Allah selamatkan cuma jasad Firaun. Untuk apa? Bagaimana Allah sebut dalam surah Yunus. Al-yawm nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan cuma jasadmu. Untuk jadi peringatan kepada seluruh alam. Mana tentera kamu? Contoh sebab itu penemuan ataupun para pengkaji tak jumpa tentera Firaun, jumpa Firaun dia. Mana tentera dia? Mana semua yang dia ada, kuda dia, semua hancur lebur. Akhzan wabila, tak bersisa. Yang kita dah tahu bagaimana bentuk laut tadi, dia boleh hancurkan kapal. Kapal selam dia boleh hancur. Dia boleh sampai ke dasar. Ini laut tadi, nampak dasar dia. Nampak daratan. Boleh berjalan. Kemudian laut tu kembali gulung. Lihat tekanan air tu. Apa yang berlaku dalam tekanan air, habis hancur tentera-tentera Firaun. Ini Allah sebut akhzan wabila. Kehancuran yang dahsyat. Kemudian kata Allah, fakaifa tattaqun? Macam mana kamu boleh rasa tak takut? Dan macam mana kamu rasa boleh selamat? In kafartum, kalau kamu terus kufur. Kalau kamu tak dapat yang ni, katakan kamu tak dapat yang ni. Bagaimana kamu merasa aman dengan janji Allah tentang hari kiamat? Bagaimana bentuk hari kiamat? Allah cerita lagi. Yang tadi dah sebut bentuk hari kiamat. Bergoyang bumi dan gunung ganang menjadi hancur. Allah cerita lagi. Yauman, pada hari kiamat kelak, yaj'alul wildana syiba, anak-anak kecil menjadi bubang tua. Tetapi maksud anak kecil menjadi bubang tua? Menggambarkan kedahsyatan kiamat. Bila ketakutan itu melampau, rambut yang hitam bertukar jadi putih. Tetapi bila takut itu melampau, kita kat dunia ni, kalau kita takut, paling takut tuan-tuan takut apa? Paling takut sekali. Paling takut, paling ngeri sekali. Macam mana rupa bentuk muka kita? Takut kematian misalnya. Tengok orang dah nak bom kita, nak tembak. Ataupun takut kita terserempak dengan harimau. Waktu tu, kalau kita boleh videokan muka kita, macam mana muka kita? Wajah kita berkerut macam mana? Tentu itu belum maksimum takut. Allah cerita keadaan takut melampau sampai rambut hitam jadi putih. Rambut hitam ni jadi putih. Dia takut. Ada satu mayat yang dikeluarkan dari kubur. Seorang pemuda yang dikuburkan. Dikuburkan pagi. Petang orang korek balik kubur kerana ada sesuatu yang tertinggal. Bila korek tengok pemuda ni rambut ni dah tukar jadi putih. Dah tukar jadi putih. Padahal pagi tu tanah hitam. Petang putih. Dan ini kedahsyatan hari kiamat. Allah kata, yauman yaj'alul wildan syiba. Hari di mana kanak-kanak jadi beruban. Dia dahsyat hari ini. Ketakutan. Kemudian kata Allah, as-sama'u munfatirun bih, dan langit berkeping-keping jatuh. Tentang langit yang kita anggap bumbung paling kukuh. Kita bayangkan kalau bangunan ni, yang bumbung ni jatuh berkeping-keping, kita pun dah takut. Berkeping. Kita tengok rumah kita kondisi nak jatuh sebab hujan lebat tu, pun tengok macam takut je duduk bawah. Tengok kipas yang macam tergantung, macam nak jatuh, takut duduk bawah kipas. Ini langit bumbung yang paling aman kita pernah rasa. Dan sejarah manusia, tak ada manusia pernah terfikir bumbung yang bernama langit akan diruntuh. Tapi Allah sebut as-sama'u munfatirun bih. Langit itu akan runtuh. Apa kata Allah? Kana wa'duhu maf'ula. Yang Allah sebut ni pasti akan berlaku. Janji Allah, amanah Allah pasti berlaku. Apa yang berlaku? Yang gunung ganang akan hancur, yang bumi akan bergoncang, ni anak-anak muda akan menjadi tua dari kedahsyatannya, dan langit akan berkeping-keping jatuh. Kana wa'duhu maf'ula. Jadi janji Allah. Jadi kalau kamu orang kafir, kalau kamu tak kena macam Firaun, walaupun orang kafir, Allah Ta'ala tak akan bebaskan daripada dua azab. Dunia dia akan kena, akhirat juga dia akan kena. Mesti. Itu sunnatullah. Siapa pun yang lawan Islam, dia pasti akan kena. Cukuplah kematian itu satu bentuk azab yang tak akan pernah dilupakan. Penyesalan yang tak pernah boleh dibayar kembali dengan seluruh hartanya. Dan akhirat yang sedang menunggu yang lebih dahsyat. Yang disediakan oleh Allah. Janji Allah itu benar. Kemudian sesudah Allah memberi amaran kepada orang kafir. Pemimpin-pemimpin yang mempersendakan Nabi SAW. Dan menghiburkan Rasulullah dengan mengatakan, Fadharni, wadharni, wahai Muhammad, kamu teruskan dakwah yang kafir-kafir,
yang tentang ini serahkan pada aku. Yang kaya-kaya, yang guna kekayaan, serahkan pada aku. Aku akan mengazab mereka sebagaimana tentera Firaun diazabkan. Maka kata Aisyah, lepas turun ayat ini, tidak berapa lama, mereka ini kalah dalam perang Badar. Semua pemimpin-pemimpin yang mempelekehkan Rasulullah semuanya mati di medan perang. Di dalam perperangan Badar. Penghinaan. Bermula daripada Abu Jahalnya dan lain-lainnya. Kemudian sesudah Allah memberi amaran, lalu Allah Ta'ala memberi ingatan pada semua orang beriman. Dan manusia. Inna hadhihi tazkirah. Ini adalah peringatan. Quran yang kita baca, peringatan wahyu yang diturunkan ini tazkirah. Kata kita selalu sebut perkataan tazkirah. Ya, kita bagi tazkirah sikit. Apa maksud tazkirah? Peringatan. Pengajaran. Pedoman. Suatu perkara yang patut kita renung bersama. Yang beriman untuk makin yakin akan pertolongan Allah. Yang kafir yang menentang, ketahuilah bahawa kemenangan yang kamu sebut itu cuma bersifat sementara. Kelak kamu akan kalah. Kelak kamu akan rasa dahsyatnya azab. Yang kamu menang dengan cara kemenangan dunia, itu tidak seberapa berbanding azab yang disediakan akhirat kelak. Itu tidak berbaloi dengan kemusnahan kamu akhirat kelak. Kemudian kata Allah, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Siapa yang ingin mengambil pengajaran, mencari jalan untuk dapat petunjuk, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya. Jadi siapa yang baca Quran, siapa yang tadabbur Quran, siapa yang melihat setiap amaran peringatan Allah dan dijadikan ia satu jalan untuk dia dekat dengan Allah, maka Allah akan bantu dia. Sebab itu Quran ni bila kita tadabbur, niat kita nak tadabbur, maka dia menjawab persoalan kita. Kita jangan baca saja niat kita. Quran ni kita niat biar dia beri petunjuk pada kita. Dan tuan-tuan baca dan tuan-tuan belajar. Pasti dia akan menjawab ke semua persoalan hidup kita. Apa benda kita nak dalam hidup ni? Apa yang kita nak cari? Apa yang kita nak perjuangkan? Apa yang kita nak pertahankan? Apa yang kita nak jadikan sebagai matlamat hidup kita? Maka Quran akan jawab. Lepas itu kata Allah, ni Quran tazkirah. Peringatan. Siapa yang ingin pergi pada jalannya, mencari jalan ini, maka Allah tunjuk jalannya. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain. Bila Allah Ta'ala menyebut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang terakhir ayat 69. Sesiapa yang berjuang untuk sampai pada jalan kami, bermujahadah, kami akan tunjuk jalan. Dan sesungguhnya Allah suka pada orang buat baik. Jadi orang-orang yang melihat ini tazkirah. Kita baca kisah Firaun, tazkirah untuk kita. Kita baca kisah Namrud, tazkirah untuk kita. Kita baca kisah kaum Nabi Nuh, tazkirah untuk kita. Semua ini tazkirah. Dan tazkirah ini perlu diulang-ulang baca. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Sentiasalah beri peringatan, kerana peringatan itu, tazkirah itu benar-benar memberi manfaat yang berterusan pada orang beriman. Kalau kita baca kisah Firaun bukan hari ini, bukan esok, kita akan terus baca dan baca. Kita bukan baca kisah-kisah orang yang menderhaka kepada Allah dan Rasul. Hari ini je. Kerana kita akan melihat watak-watak ini akan terwujud. Dan kesudahan mereka sama sebagaimana kesudahan orang yang terdahulu. Akan dibinasakan oleh Allah SWT. Kemudian kata Allah, "Inna rabbaka," sesungguhnya Tuhanmu mengetahui. "Annaka engkau wahai Muhammad. Takumu mendirikan malam. Adna lebih sedikit. Min sulusayil lail daripada 2/3 malam. Wa nisfahu atau separuhnya. Wa thuluthahu atau 1/3-nya. Wa ta'ifatun minal ladzina mak. Dan orang-orang yang beriman bersama denganmu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang mengetahui dan yang menentukan tentang panjang pendek malam itu. Alima allam tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui kamu tak akan mencapai hakikat itu, kemampuan itu. Baik, berhubung ayat ini, kalau kita lihat pada ayat mula-mula, ya ayyuhal muzzammil, wahai orang berselimut, qumil lail, qum maksudnya bangun qiyamul lail, hukumnya wajib. Ini fi'il amr, qum. Qumil lail, bangun malam seluruhnya. Al-lail maksudnya lailan kamilan. Qumil lail illa qalila, melainkan sikit kalau kamu nak tidur. Ini perintah pertama. Perintah pertama, Rasulullah diperintahkan untuk bangun seluruh malam, melainkan sikit untuk tidur. Lalu disebut sikit itu macam mana? Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua ataupun ayat yang berikutnya,
bila disebut tentang perintah qiyamul lail, nisfahu, atau kamu boleh tidur separuh malam, separuh lagi kamu hidupkan. Awinkus minhu qalila, atau sikit, kurangkan sikit jadi 1/3 malam. 1/3 malam. Auzid alai, atau tambah lagi jadi 2/3 malam. Pilihan kamu ialah seluruh malam cuma sikit, atau separuh malam. Untuk bangun wajib bangun qiyamul lail separuh malam, atau kurang sikit, ada 1/3 malam wajib, atau lebih lagi sikit 2/3 malam. Jadi pilihan Rasulullah seluruh malam melainkan sikit, atau Rasulullah boleh bangun separuh malam. Dan orang beriman pun wajib. Ini pada permulaan Islam sebelum turun solat fardu 5. Sebelum turun kewajiban solat fardu 5 waktu. Wajib Rasulullah dan orang beriman pada permulaan dakwah untuk qiyamul lail sepanjang malam. Dan kalau tak mampu, mereka boleh ambil separuh malam untuk qiyam. Separuh tidur, separuh qiyam. Kalau tak mampu, mereka boleh kurang sikit, jadi 1/3 malam. 1/3 malam kena qiyam. Kalau mampu lagi, ambil 2/3 malam. Auzid alaihi. Kemudian baca Quran. Tetapi turun ayat ini, kerana Allah Ta'ala, ini ayat ini menasahkan kewajiban qiyamul lail dengan tempoh yang panjang. Bukan kewajiban qiyamul lail itu sendiri. Bila Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala tahu, kamu bangun ni sebenarnya kurang daripada 2/3 malam. Bukan kurang daripada separuhnya atau 1/3-nya. Di kalangan mereka, sebab mereka tak tahu nak tahu berapa 1/3 malam dengan tepat. Bila tak tahu dengan tepat, sebahagian mereka sampai memanjangkan qiyam tadi takut tak capai 1/3 atau 2/3. Akhirnya larat sampai ke subuh. Dipanjang sampai ke subuh. Lalu menyusahkan mereka, orang-orang beriman. Dan mereka tak mampu. Maka Allah Ta'ala kata, aku ringankan sekali. Alima allan tuhsu. Allah amat mengetahui kamu tak akan mampu untuk mengikutinya dengan sebenarnya. Dalam menilai tempoh malam sebenar. Contoh nak tidur sharp setengah malam bukan senang. Atau kita yang ada jam sekarang pun kita tak boleh nak tepat. Apatah lagi zaman tak ada jam. Nak tahu ni setengah malam, ini betul-betul 1/3 malam, 2/3 malam, secara sharp. Agak sukar. Macam hari ni lah tuan-tuan kalau kita sebut, okey berapa jarak musafir? Jarak musafir. Oh kita pun sebut 2 marhalah. Baik 2 marhalah tu berapa? Yang ni keluar 81 km. Yang ni keluar 80 km. Yang ni keluar 89 km. Yang ni keluar fatwa 91 km. Tak ada orang dapat syak. Walaupun fatwa terbaru negeri Perak sebut 81 km. Dan Johor ikut. 81 km. Dulu kita belajar agama Islam. Agama Islam rendah, agama Islam tinggi. Zaman saya lah kita ada agama rendah, tinggi. Kalau agama tinggi ni untuk orang sekolah-sekolah harap. Agama rendah ni orang untuk sekolah biasa, sekolah-sekolah kebangsaan biasa. Kita mula jawab, jamak kuasa waktu tu tuan-tuan berapa jarak musafir? 89. Ini pandangan jumhur ulama. Dan Abu Hanifah kata 91 km. Saya mengaji kat Mesir pula, guru kami, bekas mufti Mesir, Dr. Nas Farid Wasil, sebut dalam kitab beliau, iaitu jarak musafir ialah 80 km. Kemudian terus dibahaskan berapa 2 marhalah ni. Tak ada orang tahu cara tepat. Tak ada. Kerana agak sukar nak tentukan ni 2 marhalah. Tapi kita ambil lebih sikit. Lebih sikit. Apa tadi nak cerita tentang nak tentukan 2/3 malam satu. Agak sukar nak tepat. Bila Allah yang beri arahan, dia kena tepat. Tepat. Ini Allah beri arahan. Maka orang beriman dia nak jaga ketepatan sehingga mereka mula lebih, sanggup melebihkan. Ini panggil ihtiyat. Macam kita lah tuan-tuan, kita buka puasa. Kemudian masuk waktu maghrib. Tuan-tuan confident betul ke maghrib tu? Confident betul maghrib? Sebab jam saya macam lewat. Sebenarnya jam dia lepas. Awas minit jam mana betul? Kalau ikut jam mahal, jam saya. Jadi murah sikit. Ikut mahal. Ikut tepat. Kita pun kata jam saya sama dengan TV. Orang kita kan jam awak tepat ke jam saya? Jam saya ikut TV. Jam saya ikut radio. Baik radio pula ikut siapa? TV dengan radio dia ikut siapa? Dia ikut jam penerbit dia. Penerbit tu. Yang saya tinjam kat TV tu. Penerbit tu dia ikut jam siapa pula? Dia siapa yang bagi masa tepat? Untuk kita sebut ni maghrib, ni isyak. Tentu boleh bagi masa tepat. Okey, kita kata ini isyak bila habis warna merah, ufuk merah di tempat di mana atau di sebelah barat. Maka masuk waktu isyak. Tentu boleh tahu tepat. Siapa yang boleh beritahu tepat maghrib isyak?
Sebab itu setengah-setengah takwin. Kalau tuan-tuan perasan takwin negeri Johor sendiri. Kalau waktu maghrib dia akan kata apa? Lebihkan 1 minit. Ihtiyat. Tuan-tuan memang tak baca ni saya tahu. Baca. Dia kira abang je makan. Dah orang bang, Ustaz makan lah. Tapi kalau saya cerita secara tepat, tuan-tuan tahu itu tepat. Ni waktu subuh masuk, tahu ke itu tepat? Baru itu subuh. Sehingga kita pun berhenti daripada makan kalau kita puasa. Azan, muazzin yang bang, betul ke dia pegang waktu yang tepat muazzin tu? Muazzin bangun pening-pening, baru bangun tidur dari kuliah. Pergi bang. Betul ke tak betul muazzin ni? Barangkali dia dah terlebih ke, dia terkurang. Jadi, kalau kita cerita tepat, tuan-tuan, takkan ada orang boleh beritahu. Tapi Allah Ta'ala mengetahui. Sebab itu Allah sebut di sini, alima allan tuhsu. Allah tahu tak ada yang mampu untuk tepat benda tu. Allah tahu. Dan Allah juga tahu, kamu pun tak mampu dengan nilai sebanyak tu nak qiyamul lail. Tuan-tuan kita dapat qiyamul lail 2 rakaat tu mujur dah tu. Mujur ni maksudnya, bagus sangat dah tu. Tuan-tuan boleh bangun qiyamul lail 2 rakaat, bagus sangat. Ini nak bangun separuh malam. Ish. Ini separuh malam ni kalau jenis minum kopi, separuh malam. Tapi bukan bangun qiyam. Tak boleh tidur separuh malam macam tu. Bukan bangun qiyam. Tuan-tuan nak qiyam, separuh malam, baca Quran, sembahyang. Boleh? Mampu ke? Tanpa ngantuk, tanpa termenung sana, termenung. Kita tak mampu. 1/3 malam pun tak mampu. Solat isyak 4 rakaat pun habis dunia masuk dalam kepala kita. Solat isyak 4 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat. Kadang-kadang terlupa ni 3 ke 2. Boleh lupa. Maksudnya kita tak mampu. Itu Allah mengetahui kelemahan kita. Bukan sekadar Allah Ta'ala menasahkan. Ini membatalkan kewajiban qiyamul lail. Maka tinggallah qiyamul lail menjadi hukum sunat. Selepas tu ayat ini. Bukan lagi wajib. Namun sebagai ulama tafsir menyatakan sunat bagi hak orang beriman tetapi kekal wajib pada Nabi SAW. Sebagaimana kita sebut pada mukaddimah. Khususiat Rasulullah. Apa itu khususiat Rasulullah? Antaranya ialah solat witir. Antaranya ialah qiyamul lail. Antaranya ialah siwak bagi Nabi SAW yang menjadi khususiat Rasulullah. Dan Nabi tak akan tinggal. Nabi akan jaga benda tu. Kita kalau tak bersiwak setiap 1 hari pun tak apa. Rasulullah tak. Rasulullah akan jaga siwak. Hatta waktu akhir Rasulullah sebelum wafat, maka Aisyah mensiwakkan gigi Rasulullah. Akhir nak wafat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menggunakan air liur Nabi SAW dan dia tolong gosok gigi Nabi SAW. Bersiwak. Ini antara benda yang khususiat. Nabi jaga. Nabi jaga witir, Nabi jaga korban, udhiyah, Nabi jaga siwak, Nabi jaga qiyamul lail. Maka orang beriman digugurkan kewajiban. Sebab itu Allah Ta'ala kata, faqra'u ma tayassar minal Quran. Cukuplah baca apa yang mudah daripada Quran. Maksud Quran di sini ialah Quran yang dibaca dalam solat. Maknanya, tak apalah tak baca panjang pun. Tak apalah tak qiyam setengah malam pun. 1/3 malam pun. 2/3 malam pun. Sekadar-kadar je lah. Solat 2 rakaat. Tak pertama kita baca Fatihah, kuliah. Yang kedua baca Fatihah, Qul Huwallahu Ahad. Kemudian sambung tidur. Sambung tidur balik. Keringanan. Tak wajib lagi. Tapi sembahyang jugalah sebagaimana kata sebahagian sahabat. Sallu raka'atain li zulmatil qabri. Sembahyanglah 2 rakaat malam hari untuk kegelapan kubur kita. Supaya jadi lampu. Paling kurang kalau rumah kita blackout, ada lilin pun comel dah. Kubur kita gelap, paling kurang ada 2 rakaat. Alhamdulillah mudah-mudahan yang memberikan satu cahaya. Ini yang dipesan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Oleh sebab itu qiyam juga walaupun tak wajib. Maka turun ayat ini menunjukkan tidak wajibnya. Sebab itu Allah kata alima, Allah tahu. Ang sayakunu minkum marda, ada yang sakit. Ada sakit tak boleh bangun malam. Wa akharun, dan ada pula yadribuna fil ardh, yang bergerak ke sana ke sini mencari rezeki sebagai seorang pedagang, sebagai seorang peniaga. Contoh kalau kita jenis meniaga, bergerak sana, bergerak sini, payah nak bangun qiyamul lail. Kita bila balik kampung pun dah payah bangun qiyamul lail. Letih perjalanan, jauh perjalanan. Nak jaga qiyamul lail bukan senang, penat. Dalam keadaan kita tak penat pun payah nak bangun qiyam. Ini dengan berjalan, terutama jalan zaman dulu dengan panas terik matahari, dengan dagu. Kita berjalan dengan kereta yang ada aircon RNR setiap sejam sekali berhenti, pun rasa penat nak bangun qiyam malam. Allah tahu. Kata Allah, Allah tahu kadang kamu ada yang bergerak ke sana ke sini untuk meniaga, untuk mencari rezeki. Wa akharun,
dan di kalangan kamu pula yuqatiluna fi sabilillah, yang berperang pada jalan Allah. Sibuk perang. Tak ada juga nak qiyamul lail, sibuk perang. Jaga musuh. Bimbang, takut musuh menyerang pada waktu yang tidak dapat dipastikan. Faqra'u ma tayassara min, maka bangunlah sekadar yang kamu mampu. Bacalah Quran sekadar kamu mampu. Tidak lagi ada kewajiban untuk seluruh malam, atau setengah malam, atau 1/3 malam, atau 2/3 malam. Cukup kadar yang kamu boleh. Boleh 2 rakaat, 2 rakaat. Even kalau boleh 1 rakaat, witir pun 1 rakaat. Kata kalau kita terlewat dah qiyam, sempat 1 rakaat je, buatlah 1 rakaat witir. Kalau boleh 2, bagus. Bagus disebut dalam hadis. Sallu bil laili walau bi rak'atain. Solatlah malam walau 2 rakaat. Boleh 2 pun okey, itu satu keringanan. Dahlah sunat diringankan pula. Sunat tu dah ringan. Banyak mana nak buat ni sunat? 2 rakaat. Kalau tak ada rasa subuh dah hampir, 1 rakaat witir. 1 rakaat witir, artinya kita latih juga bangun malam. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa aqimus salah. Lepas disebut tentang tahajud, tentang qiyamul lail, maka Allah pergi kepada hukum solat yang sebenar wajib. Wa aqimus salah, dirikan solat. Apa maksud solat di sini? Solat 5 waktu. Wa aqimus salah. Maka jagalah kamu solat. Kalau kamu tak boleh nak jaga qiyamul lail, ni solat je. Kata kita tak mampu nak qiyam. Tapi solat ni jangan kata tak mampu, sebab itu wajib. Kata ada orang Arab Badui datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa yang wajib kepadaku? Lalu jawab Nabi SAW, iaitu as-salawatul khams, solat 5 waktu. Hal alayya ghairuha, apakah ada solat lain? Nabi kata, la illa anta tawwa'. Tak ada menaikkan kamu nak solat sunat. Lalu kata Badui ni, saya tak nak solat sunat. Saya nak jaga fardu tu je. Maka Nabi kata, dia berjaya kalau dia benar. Maksudnya kalau orang, dia ni jaga solat fardu je, insya-Allah akan selamat. Sebab itu Allah menegaskan tentang, yang penting kalau tak boleh nak buat benda sunat, jaga yang wajib. Wa aqimus solah. Jagalah solat. Kata aqimu, berterusanlah jaga solat. Allah tak kata wasallu dan sembahyang. Aqimus solah. Dirikan solat. Yang ni berterusan. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Penting kamu melazimi 2 kewajiban asas sebagai seorang Islam. Solat dan zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berilah pinjam pada Allah dengan pinjaman yang baik, yang dengan ikhlas. Yang ini bersedekahlah. Contoh kita jaga solat 5 waktu. Jaga zakat kita, wa imma zakat fitrah kita, wa imma zakat harta, jaga zakat dia elok. Waktu dia bila keluar, berapa nisab dia, berapa kadar dia, pastikan. Kemudian wa aqridullah, infakkan sebagian harta kamu dengan cara yang baik, yang ikhlas pada Allah. Tak kira berapa, yang penting ya, daripada mula kewajiban qiyamul lail, Allah pergi kepada kewajiban yang lebih mudah, solat 5 waktu. Kemudian zakat yang minimum tu 2.5%. Kemudian sedekah dengan ikhlas. Allah letak perkataan qardan hasanah, bukan berapa banyak, tapi ikhlas. Itu nilainya supaya tidak menjadi beban. Kata kalau Allah kata okey, infaklah pada jalan Allah 20,000, 30,000, setengah harta kamu, berat. Berat sebab manusia paling berat keluarkan harta. Tapi Allah beri pada satu nilai. Yang kita perlu mujahadah, ini bukan membebankan kita, tidak. Ya, apa dia? Ikhlas. Tuan-tuan nak keluar RM10, RM100, tuan-tuan belajar untuk ikhlas. Bukan kita nak belajar nak keluar sebanyak wang. Belajar untuk ikhlas. Tetapi penting ikhlas ini. Dan itulah nilai sedekah kita. Ini yang disebut qardan hasanah. Iaitu dengan cara menginfakkan cara yang baik. Supaya kita dapat benar-benar menuai pahala dan hasilnya. Tentang ikhlas, dia membersihkan diri kita. Kalau orang tu kata Ustaz, RM1 ikhlas. Saya kata orang yang ikhlas, yang diterima RM1, kelak dia akan jadi RM100. Sebab ikhlas tidak pernah menjadikan orang makin rendah. Dia akan makin tinggi. Kalau orang tu benar ikhlas, dia kata saya derma RM1 ikhlas, maka kita akan dapati dia pada hari berikutnya dia pasti derma lebih pada RM1. Sebab ikhlas menyebabkan hamba Allah itu akan tambah pahala dia. Tapi kalau kita ikhlas, saya penting saya ikhlas, saya pun derma RM1. Lepas tu minggu depan 50%. Kita tahu dia cuma bermain kata-kata ikhlas. Orang yang benar-benar ikhlas, Allah tak mungkin jatuhkan dia.
Tuan-tuan tengoklah manusia paling ikhlas siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling ikhlas kepada Rasulullah, para sahabat. Sejak bila amalan sahabat makin jatuh? Sejak bila? Amalan sahabat tu naik. Dan semua orang-orang yang kita kenal ikhlas. Tidak pernah amalannya turun. Dan dia tak akan redha amalan itu turun. Dalam keadaan dia berkeupayaan dan kemampuan. Dia tak akan redha. Tetapi kita ni kalau pelajar cerdik, kita tak akan redha dapat B. Walaupun B tu cerdik lagi. Kalau kita ni pelajar cerdik cemerlang, tuan-tuan redha dapat B. Marah kita kalau dapat B. Kita nak A semua. Itu namanya pelajar cerdik. Kalau pelajar cerdik, saya B ni okey, saya baik pada C. Dia belum cerdik tu. Yang benar-benar cerdik, dia akan pastikan mesti A. Tak dapat A, ni kepala dia. Kenapa kurang A? Bukan kata kurang A, kalau dia A minus pun dia nak marah lah. Sebab dia nak A plus. Sama orang ikhlas lebih hebat daripada pelajar cemerlang dunia tu. Dia tak mungkin redha amalan dia kurang. Kalau hari ni dia 2 rakaat, dia akan mula ikhlas kerana Allah. Esok dia tak akan jadi 2 rakaat, dia akan lebih. Kalau hari ni saya katakan dia derma RM1 ikhlas kerana Allah, esok tak akan jadi RM1. Mesti lebih. Kalau kita cakap bahasa mulut je RM1 ikhlas, kemudian makin turun, kemudian bukan kata duit je tak ada, kita tak ada. Maka jangan bicara tentang ikhlas. Kerana orang ni jahil tentang hakikat ikhlas. Ikhlas mengubah manusia jadi lebih baik, bukan jadi lebih teruk. Ikhlas mengubah kita, menjadikan kita lebih baik dari tutur kata, perbuatan dan natijah amalan kita. Pasti berbeza. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ. Ingat semua kebaikan kamu buat tu. تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Ada tersimpan di sisi Allah. Jangan bimbang orang tak puji, jangan bimbang orang tak hargai. Ia tersimpan di sisi Allah. Tentang benda yang baik, yang jaga ni, yang paling amanah dalam menjaga. Wallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Apa kita nak takut? Kita hantar anak nursery yang paling baik jaga anak. Tuan-tuan tak perlu bimbang apa-apa. Tinggal anak 4 hari pun tak apa. Bukan tinggal anak sampai besar pun tak apa. Tuan-tuan tinggal anak-anak kat asrama yang tuan-tuan yakin boleh jaga elok. 7 tahun tinggal. Kita tak takut apa-apa. Kenapa kita tahu dia dapat jaga? Ini kan pula kalau kita tinggal dalam penjagaan Allah. Ni kebaikan yang kita buat tuan-tuan. Orang tak puji. Tak masuk khabar, tak masuk Facebook, tak masuk TikTok. Tak apa. Allah jaga. Allah simpan. Allah simpan amalan kebaikan yang kita buat. Kemudian kata Allah, huwa khairan wa a'zama ajra. Maka amalan yang disimpan di sisi Allah akan menjadi lebih baik, lebih baik. Tuan-tuan simpan kat bank berapa interest? 5%. Kalau fixed deposit baru 2%. Mana 5% tu? Oh itu kalau KDSP syariah. 6% kalau yang kafir punya. 6.1 misalnya. Simpan tabung haji 3.5%. Tak, bila kita simpan kat Allah, bukan cerita 3%, even 15%. Allah akan gandakan sampai paling minimum 10 kali ganda, paling minimum. Sehingga 700 kali ganda dan lebih besar pada itu. Al-ashratu al-hasanatu bi ashrati amsalihah. Setiap kebaikan di sisi Allah digandakan 10. Kita cari bank yang beri 10 kali ganda daripada simpanan kita. 10. Kita simpan RM1, lepas tu jadi RM10. Ada tak? Tabung mana? Tak ada atas dunia ni. Paling banyak bagi 15%. Katakan kita sebut adalah bagi Ustaz 30%. Ni Allah beri 10% Pak. 10 kali ganda. Paling minimum. Sehingga 700 kali ganda. Berarti Allah kata, a'zama ajra. Tersimpan di sisi Allah, huwa khairan, jadi baik, wa a'zama ajra, dan pahalanya juga besar. Wastaghfirullah. Maka lazimilah dengan beristighfar pada Allah. Tuan-tuan semua perintah Allah. Kita tak mungkin buat dengan sempurna. Tak ada orang boleh buat perintah Allah secara sempurna. Melainkan para Nabi dan Rasul terpilih. Kalau kita tuan-tuan mengajilah tasawuf 7 petang langit pun, kita tak mungkin buat ibadat secara sempurna. Maka apa jawapan? Bagaimana cara menyempurnakan? Banyak istighfar. Lepas tu tuan-tuan Rasulullah ajar lepas sembahyang pertama Nabi buat astaghfirullah. Pada sembahyang. Patutnya lepas mencuri lah astaghfirullah. Faham mencuri astaghfirullah. Dan memang dosa. Ni lepas sembahyang bukan buat dosa, buat ibadat. Pun lepas solat sebut pertama astaghfirullah. Apa sebab kita istighfar lepas solat dan Nabi tunjuk SAW? Nak beritahu ibadat kita ni penuh kekurangan. Sebab itu kita istighfar. Tetapi kita tengok dalam diri kita.
Apa tak kurangnya? Kalau saya sebagai seorang ayah, takkanlah tak ada kekurangan saya sebagai seorang ayah. Maka saya banyakkan istighfar. Ada benda yang saya lupa didik anak-anak saya. Saya lupa bersungguh-sungguh mengingatkan anak saya. Saya lupa bersungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran. Contoh saya suami. Takkanlah saya ni sempurna jadi suami. Pasti ada kecacatan dia. Maka saya istighfar. Mungkin saya tak cukup ilmu dan mendidik isteri saya. Mungkin saya tak cukup kuat. Mungkin tak cukup tegas. Mungkin tak cukup berani. Mungkin. Kalau orang ni isteri, takkanlah dia sempurna dalam melaksanakan tanggungjawab pada suami. Takkanlah suami dia tak pernah kecil hati. Tanya suami depan-depan ni siapa tak pernah kecil hati? Ada? Semua ngangguk. Mana ada? Kecil hati. Jadi jangan pernah kita rasa, oh saya isteri baik Ustaz. Baik semua. Tak, mesti ada istighfar. Sebab sebahagian kekurangan kita tak ada orang berani beritahu. Sebab kalau beritahu kena marah lagi, baik senyap. Sampai mati simpan. Isteri simpan, rasa tak puas hati ke suami. Suami pun simpan. Ni kalau beritahu gaduh besar lagi baik dia. Jadi kita jangan ingat orang diam makna okey. Mak kita banyak mana dia diam kekurangan kita. Dia tak nak cakap takut kita ni. Sekian. Jadi apa patut kita buat sebagai jawapan kekurangan ini? Istighfar. Banyakkan istighfar. Sebab tu Allah tutup ayat ini sebut. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Allah tu pengampun lagi maha penyayang. Jadi seluruh kita selalu beritahu. Cara menyempurnakan amalan. Setiap kali kita buat, lepas buat ialah dengan doa. Moga Allah terima. Allah taqabbal minna. Dengan istighfar. Moga Allah menampar kekurangan. Ini dua benda yang memang dilakukan oleh semua orang-orang soleh. Kita buat satu amalan, kita minta Allah terima. Sebagai suami, kita minta Allah terima sebagai suami yang baik. Sebagai seorang ayah yang baik. Kemudian kita istighfar atas kekurangan yang mungkin berlaku. Kita sedar ke, kita tak sedar ke. Orang lain sedar, kita tak sedar ke, tak kira. Maka dengan cara itu, kita di sisi Allah mendapat pengampunan. Contoh sempurna hamba Allah di sisi Allah kerana dia diampunkan. Bukan kerana dia buat ibadat sempurna. Kerana diampunkan. Bila kita bertemu dengan Allah dan kerana kita diampunkan, itulah kesempurnaan kita. Bukan sempurna sebab kita buat ibadat. Tak akan sempurna. Tuan-tuan kiamlah sampai pecah kaki pun. Tak akan sempurna. Tapi sempurnanya kita di sisi Allah bila Allah ampunkan kita. Maka kalau nak Allah ampunkan kita, minta ampun. Jadikan ia sebagai satu kebiasaan kita minta ampun. Sampai kita bertemu dengan Allah dan kadang kita tak membawa dosa. Kerana Allah telah mengampuni kita dan menyayangi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.